Assalamualaikum. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan kami untuk subjek pengantar dan falsafah sains sosial. Kod khusus POL 3113. Tema yang dipilih ialah keluarga. Tajuk penderaan kanak-kanak dalam institusi kekeluargaan. Nama ahli kumpulan ialah Muhammad Afiq Jazimi bin Rashidi, nombor matrik S63521. Alexandri anak lelaki Aichang S61721. Heza Hazwani binti Henawan S62321. Nur Amalina binti Yaakob S63426. Dan yang terakhir iaitu saya Siti Nur Azira binti Su S62364. Pengenalan. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkahwinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fizikal, mental, emosional serta sosial daripada anggota keluarga. Manakala kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Selain itu, penderaan kanak-kanak bermaksud sebarang jenis penderaan fizikal dan emosi, penderaan seksual, pengabaian, kelalaian atau eksploitasi komersial yang boleh menyebabkan kerosakan pada kesihatan kanak-kanak. Ibu bapa pula membawa maksud orang yang melahirkan, membesarkan dan menaikkan keturunan. Dalam erti kata lain, ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak dan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam mencari nafkah dan mendidik anak sehingga dewasa. Seterusnya, rakan-rakan saya yang lain akan mengulas dengan lebih lanjut mengenai faktor berlakunya penderaan kanak-kanak, kesan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pelbagai pihak untuk menangani masalah ini. Hai, nama saya Heza Hazwani binti Henawan. Saya akan meneruskan pembentangan mengenai kandungan. Terdapat 6 persoalan di dalam kandungan seperti apa, kenapa, bagaimana, siapa, bila dan di mana. Apa iaitu penderaan kanak-kanak merujuk pada penderaan secara fizikal, emosi, seksual dan pengabaian sebarang aktiviti eksploitasi yang merosakkan perkembangan kanak-kanak dan harga diri mereka. Ini dapat diklasifikasikan dalam bentuk penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Yang kedua, kenapa? Kebanyakan isu penderaan kanak-kanak ini dilakukan oleh ibu bapa mereka sendiri yang mempunyai masalah tekanan, masalah kewangan, masalah rumah tangga dan kurangnya ilmu agama. Yang ketiga, bagaimana? Tiada tindakan yang serius yang diambil oleh pihak berwajib apabila kes penderaan kanak-kanak ini dilakukan. Selain itu, pihak masyarakat juga seperti jiran kurang mengambil peduli tentang perkara yang berlaku di kawasan kejiranannya, terutama di sebelah rumah. Yang keempat, siapa? Penderaan kanak-kanak ini kebiasaannya terjadi disebabkan oleh ibu bapa mereka sendiri. Ini dapat dilihat apabila Utusan Malaysia telah mengeluarkan laporan bahawa terdapat 70% kes penderaan kanak-kanak ini dilakukan oleh ibu bapa mereka sendiri. Yang kelima, bila ibu bapa mereka akan bertindak di luar kawalan apabila mereka mengalami masalah tekanan, terutamanya di tempat kerja sehingga menyebabkan mereka melepaskan kemarahan tersebut terhadap anak-anak mereka. Okey, yang terakhir adalah di mana masalah penderaan ini kebiasaannya berlaku di kediaman mereka sendiri, iaitu rumah. Hal ini disebabkan ibu bapa merasakan bahawa mereka dapat melakukan apa-apa sahaja terhadap anak-anak mereka tanpa diketahui oleh orang luar. Berbalik kepada faktor dan jenis penderaan, berikut merupakan 3 jenis penderaan. Yang pertama, penderaan dari segi fizikal. Yang kedua, penderaan dari segi emosi. Dan yang ketiga, penderaan dari segi seksual. Merujuk penderaan secara fizikal atau kanak-kanak 2001 menerangkan apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal, menyebabkan kecederaan boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak itu akibat kekerasan. Antara contoh penderaan fizikal seperti memukul, menampar, menendang atau menggunakan alatan
tujuan untuk mencederakan kanak-kanak tersebut. Yang kedua, penderaan secara emosi menurut akta menerangkan apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak tersebut. Antara contoh penderaan emosi ialah dari segi ugutan, penghinaan, menjatuhkan maruah dan sebagainya. Penderaan secara seksual adalah apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta ataupun berhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks atau eksploitasi oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu. Antara contoh penderaan seksual ialah memaksa melakukan atau melihat sesuatu bentuk seksual secara paksaan. Antara faktor yang berlaku penderaan kanak-kanak ialah pengetahuan agama yang lemah di kalangan ibu bapa. Pengetahuan agama sangat penting dalam rumah tangga supaya menjadi garis panduan yang terbaik untuk pengurusan institusi keluarga. Setiap kesusahan pasti ada jalannya jika berlandaskan Al-Quran bagi memupuk sikap positif seperti kesabaran yang tinggi dalam membentuk peribadi anak mereka. Seterusnya, menurut Azizah Muhammad Dun, Timbalan Pembangunan Wanita menerangkan punca utamanya sering berlaku adalah konflik antara kedua orang tua. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, sebanyak 3,318 kejadian penganiayaan kanak-kanak dalam keluarga yang menghadapi krisis rumah tangga telah dilaporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Komunikasi yang lemah antara pasangan suami isteri atau hubungan dengan anak adalah satu punca konfrontasi ini yang menyebabkan anak-anak menjadi mangsa kemarahan mereka. Saya Nur Amalina binti Yaakob akan menyambung pembentangan yang seterusnya, ialah kesan penderaan terhadap kanak-kanak. Kesan yang pertama ialah kehilangan potensi individu dari segi output pekerjaan. Ini kerana akibat penganiayaan terhadap kanak-kanak. Keadaan kanak-kanak akan berpotensi besar untuk memberi tenaga kepada pembangunan masa depan. Berkemungkinan akan merosot akibatnya negara akan menghadapi cabaran dalam mencapai kemajuan. Seterusnya, kesan nombor 2 ialah mangsa akan menghadapi masalah tingkah laku dan emosi. Sebagai contoh, masalah fungsi kognitif yang sangat kuat seperti menjauhkan diri dari masyarakat dan tidak mempercayai orang lain. Mereka akan melepaskan tekanan yang lama terpendam dengan melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti mencederakan diri sendiri dan lain-lain. Kesan yang seterusnya ialah menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa. Hal ini kerana disebabkan oleh serangan atau pukulan yang kuat akan menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa seperti luka di kepala, badan, muka. Selain itu, ia juga boleh mengakibatkan kecacatan fizikal. Kesan yang terakhir ialah mangsa berkemungkinan mengalami kecederaan mental. Ini kerana mangsa akan mengalami tekanan emosi yang teruk. Ia akan memberi kesan negatif kepada kehidupan sehariannya. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran. Pihak berkuasa perlulah memainkan peranan dalam menyedarkan ibu bapa mengenai keburukan penderaan kanak-kanak. Sebagai contoh, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen keluarga bahagia untuk meningkatkan kesedaran rakyat dalam menubuhkan sebuah keluarga yang bahagia. Langkah yang kedua ialah menghadiri kursus-kursus pendidikan keibubapaan dan pendidikan agama. Dengan menghadiri kursus tersebut, ibu bapa akan mengetahui hukum hakam hasil daripada ajaran mereka. Oleh itu, dalam memberikan teladan kepada anak-anak, ibu bapa haruslah menitik beratkan kesedaran. Langkah yang ketiga ialah peranan masyarakat dalam masalah penderaan kanak-kanak. Masyarakat haruslah mempunyai semangat kejiranan yang tinggi. Masyarakat juga harus peka dengan keadaan sekeliling dan segera melaporkan kepada pihak polis apabila mengesan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Langkah yang terakhir ialah peranan guru-guru perlu memberi kasih sayang kepada murid supaya mereka dapat meluahkan perasaan dan masalah mereka jika penderaan berlaku. Secara kesimpulannya, penderaan kanak-kanak oleh ibu bapa sendiri telah menjadi satu isu yang amat serius di negara ini. Hari ini dikatakan demikian kerana terdapat beberapa punca yang telah dinyatakan oleh kumpulan kami. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Bukit Aman, Assistant Commissioner Siti Kamsia Hassan, beliau menyatakan bahawa kes penderaan kanak-kanak oleh ibu bapa kandung merupakan kes yang paling tertinggi setakat ini.
Tambahan pula, pihak beliau telah menerima banyak laporan yang berkaitan dengan kes penderaan oleh ibu bapa sendiri. Setelah melakukan sedikit analisis dan kajian terhadap laporan ini, kami telah menyatakan beberapa cadangan bagi mengatasi masalah kes penderaan kanak-kanak oleh ibu bapa. Salah satu cadangan adalah pihak kerajaan boleh mewajibkan untuk semua pasangan yang baru saja berkahwin ataupun ibu bapa yang baru saja berkahwin dikehendaki mengambil kursus keibu-bapaan. Dalam kursus ini, mereka dapat memperolehi pengetahuan dan kemahiran dalam membesarkan anak-anak dengan karena anak-anak mereka yang berbeza. Selain itu, mereka juga diajarkan tanggungjawab terhadap keluarga dan kerjaya mereka supaya mereka dapat membina hidup dalam suasana yang mesra, berkasih sayang dan harmoni. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menguatkuasakan undang-undang berkaitan Akta Penderaan Kanak-kanak, sebagaimana kerajaan boleh meminda akta tersebut dan meningkatkan kadar denda hukuman terhadap pesalah. Hal ini dapat menyedarkan ataupun memberi satu amaran kepada masyarakat supaya tidak melakukan penderaan terhadap kanak-kanak. Kes penderaan kanak-kanak ini semakin serius mengikut peredaran zaman. Oleh itu, bagi menjamin keselamatan kanak-kanak, kerajaan patut meningkatkan ataupun menggubal akta tersebut supaya kadar hukuman dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih.